Quran dengan makna makru, yang dibaca. Ataupun apa-apa bacaan dia, bacaan yang Allah SWT bagi kepada dia lah, dengan makna gitu. Kalau kita kata Nabi ini bukan Nabi kita. Yang pertama. Yang kedua, kita boleh kata juga Nabi di sini, walaupun disebutkan dalam bentuk isim nakirah, seperti dia redha kepada seorang Nabi. Seorang Nabi itu kalau nak kira tak jelas lah Nabi mana. Tapi kita boleh pakai juga di sini Nabi itu dengan makna Nabi kita. Sebab apa? Sebab dia ada sifat dia. Sebab nakirah bila dia ada sifat, dia memberi makna khusus, taksis. Ada makna taksis di situ. Ada makna khusus. Apalagi dia sebut yataghanna bil Quran. Kita boleh pakai Quran itu dengan makna Quran kita bila Nabi kita. Tak perlu kita takwil dah Quran itu dengan makna al-maqru' ke atau dengan makna al-qira'ah ke, tak perlu takwil dah. Gitu. Boleh. Maknanya Allah berkenan, Allah suka, Allah redha, Allah dengar dengan sungguh-sungguh. Bila dia dengar sungguh tu, tanda kenan. Lepas tu dia dengar sungguh tu, dengar molek, kita kata tidak sebab lain pun dengar juga. Tapi maknanya dari segi balasan yang dia akan bagi pun tidak sama bila dia kenal tu. Apabila orang baca tu, nak ayatnya kelebihan Quran, dibaca dengan baik, pahalanya banyak. Bukan khusus dengan Nabi saja. Nabi lah yang ajar begitu. Kalau tak ada faedah umat dia baca molek, dia ajar buat apa? Molek tu. Dan dia sendiri tu baca molek buat apa? Menunjukkan baca molek tu ada keistimewaannya. Allah SWT kenal, Allah SWT dengar dengan baik. Dengar dengan baik tu maksudnya dia akan memberikan balasan yang setinggi-tingginya kepada orang yang mengaji Quran lagu tu. Waktu nak sininya. Paling dia kenal. Dengar macam-macam kan orang dengar ni. Dengar orang kecek, dengar orang mengajar, dengar ceramah, dengar lagu, macam-macam dengar. Masing-masing lah. Ni sedap ni, ni sedap. Dengar muzik. Allah kenal. Bagi dia hak sedap, hak molek, hak lebih, hak istimewa kepada dia Quran. Apabila Quran itu dibaca dengan elok, dengan baik, hak tu Allah SWT paling kenal. Boleh jadi kita berasa kurang sedap, kita berasa muzik lebih sedap, kita berasa lagu lebih sedap. Itu perasaan. Itu masalah perasaan kita saja. Yang sedap ialah yang betul-betul berguna kepada kita dunia dan di akhirat. Yang menjadi panduan, menjadi pembimbing kepada kita dunia dan akhirat. Bukan yang menyebabkan jiwa kita semakin resah, semakin gelisah. Bukan. Adapun hak lain-lain itu walaupun sedap pun sebentar aja. Ataupun selapih. Apabila ditinjau dari banyak sudut, banyak lapis ni, dia banyak hak tak molek lah kesan dia tu. Kesan dia tu benda hak tak molek banyaknya. Tak apalah tu. Yataghanna bil Quran. Supaya sebelum pada ni juga dia, kita terjemah tadi dengan makna berlagu. Sebab bab ni lebih sesuai dengan makna baca dengan molek tu. Bila baca dengan molek, mana baca dengan berlagu lah kita kata. Itu lebih sesuai. Tetapi ada beberapa makna yataghanna yang lain seperti sebelum pada ni sudah disebutkan juga, iaitu dengan makna dia berasa cukup. Seorang Nabi yang elok suara dia berasa cukup. Dia berasa dia kaya, tidak memerlukan kepada sesuatu yang lain lagi, kepada kitab-kitab lain lagi. Dia pandai dengan hak tu. Dan dia tidak bawa apa-apa. Perjuangan dia bawa tu, kejayaan dia, apa dia, pencapaian dia pun berdasarkan hak tu. Dia berasa cukup dengan hak tu. Maknanya orang yang berasa Quran ini sudah memadai, sudah cukup untuk panduan hidup dia, itulah yang Allah kenal sangat. Bukan sekadar baca saja sedapnya. Mana jiwa tu berasa cukup dengan Quran. Tidak kata duduk tercari-cari hak lain lagi. Tak cukup, tak padai dengan hak ni, nak cari hak lain lagi. Tidak gitu. Mana kalau Nabi dia ajar begitu, umat dia pun dia nak gitulah juga. Dia nak gitulah juga. Bukan makna tak boleh baca benda lain, buk lain.
Nak buat rujukan yang muktamad, kata pemutus tak boleh. Surat khabar boleh baca, tapi nak kata betul belakang, tak boleh. Nak pakas tak boleh. Banyak lagi benda-benda yang tak bersih dalam semua yang dibaca. Tapi berbeza dengan Quran. Dan hak lain kalau baca pun tidak boleh pahala. Dapat maklumat gitu je. Maklumat tu pula maklumat yang tak ada sebelah mana pun. Kalau kita tak tahu pun tak apa. Hak ni tak boleh, tak tahu. Itu beza tu. Dia berasa tidak perlu kepada orang, bahkan padan dengan Quran itu. Yajharu bihi, dia membacanya dengan nyaring. Baca dengan nyaring. Mana? Maknanya nak ayat di sini suara sedap. Kalau kurang sedap sikit pun belajarlah biar jadi sedap tu. Dengan baca mengikut tajwid tu, dia akan jadi sedap lah ke mana-mana pun. Tak sedap pun dia akan jadi sedap. Kalau hak sedap dah tu lagilah bertambah sedap. Yang keduanya baca mengikut kaedah dia. Itu makna yang tak kena. Yang ketiga baca derah. Yang keempat baca derah dalam mana? Dalam sembahyang. Tu lebih benar tu. Kalau sini tambah satu lagi, Nabi hak baca 5 kali. Mana cukup bermakna apa yang seseorang Nabi baca. Kalau dia tidak baca dalam sembahyang pun, kemah dah dia baca dalam sembahyang, makmum ni pula ikut. Dalam keadaan semuanya hati masing-masing itu dipertautkan, dihubungkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dengar baca, belajar sambil dalam sembahyang. Nabi tu pula sedap suara. Baca pula dengan berlagu mengikut kaedah dia. Lepas pada tu baca derah. Boleh orang alik belakang ni dengar. Terutamanya kepada sahabat-sahabat yang cukup faham bahasa Quran tu, dia dapat ambil sebanyak mungkin lah pengajarannya. Hak mana-mana nak ngapa Quran tu pun mengikut tertib lagu mana, ayatnya, lagu mana, semua segala-galanya dia boleh belajar daripada Nabi SAW melalui sembahyang. Nabi SAW tidak kata mengajar Quran seperti guru Quran kita secara khusus mengajar nak hari duduk cokoh pada masa tertentu. Tidak. Dia boleh-boleh gitu. Boleh-boleh gitu. Tidak kata masa khusus. Maklum masa ni pukul 9 sampai pukul 10 misalnya, untuk ni tak ada begitu. Bahkan kebanyakan ajaran dia tu disampaikan melalui sembahyang dia. Quran itu disampaikan melalui sembahyang. Dia nak tahu, tengok sembahyang dia, sembahyang lagu mana, ikut alik belakang dia tu tak, boleh dengar lagu mana. Dan dengan duduk baca dalam sembahyang semua tu, sahabat-sahabat boleh tahu ayat ni dalam surah ni dulu tak ada, tiba-tiba ada di celah tu. Hak baru mari, hak baru sampai kepada dia, dia mengikut turutan dia. Sahabat tu dengar, ingat belakang. Itu dia. Satu makna yajharu tu gitu. Yang kedua, makna yajharu ni tidak semestinya dalam sembahyang. Dia baca Quran tu tak baca hak lain. Ketika dia berhujah, ketika dia kecek, ketika dia berkira, ketika dia royak pahala dosa, dia sebut Quran. Dia royak kat orang tu dengan jelas, dengan derah. Bukan kohodak, bukan bisik, tidak. Dengan derah dia royak kepada orang ramai tu. Jadi orang ramai pun boleh tahu selalu gapo dia yang dia baca tu. Itulah orang panggil Quran. Itulah orang panggil Qurannya. Boleh tahu. Orang kafir sekalipun boleh tahu. Dan sampailah risalah Allah, perutusan Allah kepada manusia ni melalui Nabi yang baca derah tu. Siapa lah? Siapa dia Allah, gapo dia akhirat, gapo dia hidup, gapo dia mati, boleh dengar melalui bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu makna yajharu bihi. Tetapi para ulama hadis berselisih pendapat tentang yajharu bihi ini. Adakah lafaz hadis yang asal? Lafaz hadis yang asal, mana hak Nabi kata tu yajharu bihi, ataupun hak Nabi katanya yataghanna bil Quran, sekat tu yajharu bihi ini adalah tafsiran daripada perawi nak waya apa makna yataghanna bil Quran itu.
Apa makna hak sebelum pada tu lah.